Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Sebelum kita memulakan kelas subjek Bahasa Melayu pada hari ini, jangan lupa untuk terus menyokong cikgu dengan subscribe cikgu punya YouTube dan juga TikTok cikgu, iaitu Zaim Nara. Anda juga boleh untuk scan cikgu punya QR code ini. Jangan lupa ya, subscribe dan like. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, jom kita tengok VT cikgu. Zombie Apocalypse. Zombie Apocalypse. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Maaf tersasar di situ. Maklumlah, tak sabar untuk cikgu meneruskan kelas kita pada hari ini. Jadi para pelajar, pada hari ini kita akan terus mempelajari berkenaan dengan pemindahan maklumat, iaitu salah satunya ialah apa yang perlu kita pelajari, iaitu teknik menulis soalan rumusan PT3 kertas 1 bahagian C pemindahan maklumat. Jadi sebelum kita meneruskan kita punya kuliah pada hari ini, cikgu ingin ingatkan kepada para pelajar cikgu, pastikan keluarkan pen, pensel dan juga nota buku untuk menulis. Selepas pengajaran pada hari ini, cikgu akan memberikan tugasan kepada anda. Baiklah, jom kita teruskan PMP kita pada hari ini. Baiklah para pelajar, sedia maklum bahagian ini merupakan bahagian pemindahan maklumat. Dalam pemindahan maklumat ini, terdapatnya bahagian ringkasan, ulasan dan juga rumusan. Tetapi pada hari ini, cikgu ingin menerangkan ini saja, iaitu bahagian rumusan. Baiklah, mari kita lihat panduan menulis rumusan ini. Petikan berfokus dan tidak ada tugasan atau kata kunci pada arahan soalan. Jika kita tengok bahagian ringkasan, dalam soalan sudah tertulis seperti kehendak soalan, kesan ataupun usaha ataupun impak punca, tetapi dalam bahagian rumusan ini tidak ada sebarang fokus yang ditunjukkan. Jadi para pelajar perlu mengetahuinya dengan melihat petikan di dalamnya. Markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 15 markah. Rumusan hendaklah ditulis tidak lebih daripada 100 patah perkataan. Jika lebih, buat tanda palang dan garis melintang selepas perkataan ke-100. Jadi para pelajar, perkara ini boleh mengakibatkan pemeriksa akan menurunkan markah anda. Baiklah, murid hendaklah menulis satu idea utama ataupun orang panggil pendahuluan, 6 idea sokongan yang kita cari isinya di dalam petikan, satu penutup yang mempunyai ayat cadangan dan ayat harapan. Nanti cikgu akan jelaskan. Ayat tersebut tidak boleh diambil daripada petikan. Bermakna kita kena buat sendiri. Tiada kata tugas daripada soalan dan murid hendaklah perlu membina ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal. Dan yang paling penting, kita kena pastikan rumusan yang kita tulis ini perlulah ayat yang gramatis, iaitu sempurna. Baiklah para pelajar, di sini cikgu ingin tunjukkan kepada anda kriteria pemakahan. Untuk pengetahuan anda, markah semua sekali ialah 15 markah. 15 markah. Jadi markah isi ialah 10 markah. Jom kita tengok bahagian isi ini, 10 markah ini, apakah pembahagian kecilnya. Baik, di sini ada idea sokongan yang kita namakan sebagai pendahuluan yang membawa markah 2 markah. Berapa isi? Iaitu 1 saja. Dan seterusnya idea sokongan. Idea sokongan ini kita perlu cari 6 isi yang membawa markah 6.
bermakna setiap satu isi ialah satu markah. Dan satu isi iaitu bahagian penutup yang kita buat sendiri yang membawa markah sebanyak 2 markah. Setelah dicampurkan semua sekali, bermakna markahnya ialah 10 markah. Dan ditambah dengan markah bahasa iaitu 5, jadi jumlah keseluruhan ialah 15 markah. Baiklah para pelajar, seterusnya markah bahasa juga dinilai mengikut seperti ini. Cemerlang, baik, memuaskan. 4 hingga 5 markah, 2, 3 markah baik, memuaskan 1. Jadi kita tengok di sini ialah markah cemerlang. Sebab apa cikgu tunjukkan cemerlang? Sebab kita nak yang lebih cemerlang di sini. Iaitu dari segi apa? Bahasa baik, lancar, ayat sendiri, pemilihan kata yang tepat, ayat gramatis, wacana yang sesuai ataupun penanda wacana yang sesuai, ejaan dan tanda baca yang betul dan tepat. Yang di bawahnya cikgu tak nak bacalah sebab kita tumpu kepada cemerlang. Baik, di sini ialah contoh bahagian petikan. Contoh bahagian petikan rumusan. Jika anda dapat lihat di sini ada soalan. Dalam soalan ini ada berapa 80 hingga 100 patah perkataan. Tulis satu rumusan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Dan di sini ada petikan. Di dalam petikan inilah kita kena cari apa? Kita kena cari isi sokongan ataupun isi penting. Ada berapa tu? Ada 6 isi yang perlu kita cari di dalam ini. Mungkin ada lebih, jadi kita pilihlah yang terbaik. Dan di bawah ini dipetik dan dibuat sesuai daripada kekalkan nilai etika di media sosial. Jadi mungkin ini merupakan tema. Tema. Baik, jom kita teruskan lagi. Baik, perkara yang perlu diketahui oleh pelajar iaitu format. Cikgu tegaskan sekali lagi, iaitu pelajar dicadangkan menjawab soalan selama 15 minit saja. Sebab apa 15 minit? Sebab ada bahagian-bahagian yang lain yang perlu kita tumpukan juga, seperti bahagian novel, tata bahasa dan lain juga. Jadi 15 minit ini kita tumpukan untuk bahagian pemindahan maklumat, sama ada anda nak memilih bahagian ringkasan, ulasan ataupun rumusan. Jadi pada hari ini kita menumpukan bahagian rumusan. Tidak melebihi 100 patah perkataan. Perlu ada satu pendahuluan, 6 isi, satu penutup. 6 isi ini kita sebut isi sokongan, idea sokongan. Pendahuluan ini kita iaitu idea utama. Pendahuluan 15 markah, 10 markah isi, 5 markah bahasa, 15 markah, 5 markah bahasa ya. Dan yang paling penting ditulis satu perenggan sahaja. Satu perenggan sahaja. Jom kita teruskan. Ada bunyi loceng kan? Baik. Sebelum itu, ini adalah kita punya tumpuan, iaitu bahagian petikan. Jadi berdasarkan petikan ini kita kena buat satu esei jawapan rumusan. Jadi sebelum itu cikgu nak ingatkan, dalam ini kita kena ada apa? Pendahuluan, satu pendahuluan, 6 isi, dan yang terakhir bahagian penutup yang perlu kita buat dalam satu perenggan sahaja. Faham? Baik, cara menulis pendahuluan iaitu idea utama bahagian rumusan. Jadi anda dapat lihat di sini, ini adalah formulanya. Pastikan jika anda menjawab bahagian rumusan ini perlu ada perkataan petikan membincangkan. Awal-awal dah ada perkataan ini, petikan membincangkan. Kita tambah dengan fokus, tambah dengan tema. Macam mana? Jom kita tengok. Baik, di bawah ini contohnya, petikan membincangkan fokus. Apa maksud fokus? Fokus ni, fokus juga disebut sebagai kehendak soalan. Contohnya, di dalam petikan itu kamu kena cari perkataan usaha, langkah, kesan,
punca ataupun kepentingan. Bermakna kamu kena cari sendiri dahulu dalam tu. Baik. Dan apa maksud perkataan tema? Tema ini seperti alam sekitar, disiplin, kemalangan, ekonomi. Jadi kita dapat lihat di sini petikan membincangkan keburukan. Keburukan ini fokus. Media sosial. Media sosial ini merupakan tema kepada remaja. Jadi macam mana kita nak tahu, kita nak cari dalam petikan ialah kita perlu mengetahui sedikit berkenaan dengan perkara ini, iaitu sinonim perkataan, kehendak soalan dan juga fokus. Kita kena tahu sinonim perkataan-perkataan ini. Bila kita cari perkataan-perkataan seperti ini dalam petikan, barulah kita tahu apakah fokus untuk kita letakkannya di dalam pendahuluan. Contohnya sama erti ialah punca, faktor, sebab. Kesan, akibat, impak, natijah, implikasi. Langkah, ni sama ertinya. Yang ni bawah samanya. Ni sama. Ni pun sama. Tengok ke bawah. Langkah, strategi, usaha, tindakan, alternatif. Kalau kebaikan pula macam mana? Kebaikan, faedah, manfaat, kepentingan, maslahat, keburukan, kelemahan, kesan negatif, halangan, cabaran. Ini antara lainnya lah. Jadi kamu tengok kat situ. Rupa-rupanya kesan dan juga kesan negatif ni ada sama dan juga ada tidak samanya. Okey. Baik. Jadi setelah kita tahu perkara-perkara seperti itu, kita tengok balik dalam petikan ini. Kita baca dan kita cari perkataan fokus itu. Fokus tu. Contohnya pada masa ini pengguna media sosial amat popular. Kita baca. Kebaikan, sampai sini cikgu baca kebaikan media sosial sangat banyak. Namun ni media sosial ni merujuk kepada apa? Tema. Juga mendatangkan keburukan. Dah nampak dah kat situ. Perkataan keburukan iaitu fokus kepada kita jika disalahguna. Jadi bila dah nampak perkataan keburukan itu, kita terus buat bahagian pendahuluan. Ataupun jika kamu was-was, kamu baca betul-betul dahulu isi. Dan juga kadang-kadang mungkin bukan dalam petikan ini juga, petikan-petikan lain mungkin ada perkataan yang banyak keburukan, kelemahan hampir sama dengan perkataan itu bermakna adalah perkataannya. Perkataan yang paling banyak fokusnya diletakkan di dalam petikan itu, kamu ambil fokus tersebut. Faham? Jadi kita dapat lihat di sini, inilah setelah cikgu tengok dalam petikan tersebut, cikgu pun tulis perkataan keburukan media sosial kepada remaja. Petikan membincangkan keburukan media sosial kepada remaja. Baik, jom kita teruskan ya para pelajar. Baik. Ini pula merupakan cara menulis isi penting, iaitu idea sokongan dalam rumusan. Ini formulanya ataupun ini adalah susun letaknya antara fokus dengan tema. Antara apa yang tadi, antara keburukan media sosial ialah ataupun adalah isi 1. Selepas itu kita gunakan penanda wacana isi 2, penanda wacana lagi isi 3, penanda wacana lagi isi 4, penanda wacana lagi isi 5, penanda wacana yang terakhir iaitu akhir sekali isi yang ke-6. Pelajar juga boleh gabungkan isi dalam ayat. Gunakan kata hubung, contohnya perkataan dan. Tetapi cikgu nak maklumkan, cikgu tak syorkan kepada anda menggabungkan dalam satu ayat ada 3 isi. Itu orang kata macam tak sesuai lah, nampak tak cantik. Kalau nak buat juga dalam satu ayat itu perlu ada 2 isi. Cukup dengan menggunakan perkataan dan, jangan lebih. Kalau boleh satu ayat satu isi, lagi bagus. Baik. Kita pun bacalah petikan tersebut dan kita tengok dalam ni cikgu dah tanda isinya, isi. Dalam ni ada isi. Jadi ini bermakna isi yang kita telah gariskan itu, kalau boleh kita baca, kita garis, dan kita tulis nombor 1, nombor 2, 3 isi tersebut. Dan kita cari banyak-banyak dan kita susun. Dan setelah kita susun, kita pun apa lagi?
Kita tengok balik dalam ni, kita susun, kita letakkan dalam ni. Dalam ini. Penanda wacana sekali kita masukkan dalam ni juga. Setelah anda melihat petikan ini, ada keluarkannya dan anda tulislah dalam bentuk seperti ini. Ini contoh jawapannya. Contoh jawapan yang cikgu cari dalam petikan tersebut. Antara keburukan media sosial adalah akan mencetus pelbagai kontroversi. Selain itu, pengguna media sosial boleh memuat naik isu sensitif termasuk gambar yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Seterusnya, penanda wacana. Penggunaan media sosial yang seluas juga boleh menyebabkan fitnah dan mudah disebarkan. Selanjutnya, berlakunya banyak penipuan atau pemalsuan. Di samping itu, melahirkan masyarakat yang leka dan lalai. Akhir sekali, penyalahgunaan media sosial juga akan menghakis keharmonian kaum. Ini merupakan isi. 6 isi. Setiap satu ayat, satu isi, satu markah. Ada 6, jadi 6 markah. Isi penting, ada sokongan yang perlu dicari dalam petikan. Boleh faham macam mana nak cari? Dengan clue daripada perkataan fokus ini, keburukan. Baik, jom kita teruskan lagi. Bagaimana pula setelah kita mengetahui pendahuluan, kita dah mengetahui isi, sekarang adalah yang terakhir, iaitu cara menulis bahagian penutup, rumusan. Formulanya apa? Formulanya, ini dia formulanya. Kesimpulannya, subjek tambah dengan perlulah, haruslah, mestilah, hendaklah, wajarlah, pilih salah satu, ya. Dan ada perkataan cadangan tambah dengan tema. Kita dah belajarkan tema tadi apa? Media sosial kan. Tambah dengan perkataan sama ada agar ataupun supaya, dan tambah perkataan ayat yang membawa maksud harapan. Jadi kamu tengok di bawah ini adalah contohnya. Tapi sebelum itu, jangan tengok di bawah ini. Apa yang dimasukkan dengan tema? Media sosial. Apa yang dimasukkan dengan subjek? Iaitu mungkin pelaku, semua pihak, kerajaan, pihak swasta, kadang-kadang bukan juga dengan orang, mungkin alam sekitar juga boleh jadikan subjek, bergantung kepada soalan, tetapi lebih kepada pelaku lah, ya. Cadangan. Bila sebut perkataan cadangan ini, ialah bekerja sama, berganding bahu, memainkan peranan, merealisasikan, berusaha. Apa yang dimasukkan dengan harapan? Harapan masa depan, maju, mencapai visi, kegemilangan, berjaya. Jom kita tengok. Setelah kita mengetahui apa item-item seperti subjek, cadangan, harapan, kita tengok di situ. Jadi, para pelajar, cikgu wajibkan kepada anda menulis perkataan kesimpulannya. Masyarakat merujuk kepada apa? Subjek. Ini subjek. Perlulah, ada perkataan di atasnya itu kan, perlulah bekerjasama. Bekerjasama itu ialah cadangan untuk merealisasikan pengawalan penggunaan media sosial. Media sosial ini adalah tema. Ada perkataan supaya keharmonian negara terjamin. Itu ialah apa dia? Harapan. Jadi itulah cara bagaimana kita nak menulis bahagian penutup dengan ada perkataan kesimpulannya. Baik. Jadi kita teruskan. Setelah kita mengetahui macam mana cara buat pendahuluan, macam mana kita mencari isi, macam mana kita mencari penutup, jadi inilah contoh jawapan penuh bahagian rumusan. Jadi anda boleh lihat di situ bertulisan warna kuning itu adalah pendahuluan dan di bawahnya adalah penutup. Di tengahnya itu adalah bahagian isi. Jadi anda boleh dapat lihat di situ kita ada isi, iaitu isi bahagian pendahuluan. Jadi cikgu tanda, cikgu memberi markah 2 markah. Di bawah ini ada 6 isi. Jadi cikgu akan tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bermakna ada 6 isi.
6 isi. Dan yang seterusnya, bahagian kesimpulan, cikgu memberi markah 2 markah. Jadi 6 markah. Bahagian pendahuluan 2 markah, sudah dapat markah. Bahagian isi ada 6, setiap satu isi adalah 1 markah. Dan bahagian penutup dapat lagi 2 markah. Jadi semua sekali ialah 10 markah. Jadi isi semuanya adalah 10 markah. Bahasa ialah 5. Jadi semua sekali ialah 15 markah. Jumlah semua sekali 15 markah. Jadi karangan bahagian jawapan ini kita bagi 15/15. Contohnya lah, kamu tengok di situ ada penanda wacana, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Dan satu lagi daripada cikgu, iaitu tengok di sini jumlah patah perkataan. Pastikan tepat, jangan main-main dengan jumlah patah perkataan. Kenapa? Jangan lebih 100 patah perkataan. Kalau lebih, Masya Allah, mungkin pemeriksa akan mengurangkan markahnya. Jadi para pelajar, ingat pesan cikgu, teruskan belajar. Hari ini kita belajar bahagian pemindahan maklumat, iaitu bahagian rumusan. Jadi ingat, tak kisahlah bahagian rumusan ke ulasan ataupun ringkasan, semuanya membawa markah 15 markah. Tetapi ada bermacam-macam cara untuk menanda. Ada cara macam mana nak membuat ringkasan, ulasan dan juga rumusan. Jadi tepuk dada, tanya Iman, bagaimana anda nak menulisnya. Jadi para pelajar, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari teknik menulis soalan rumusan PT3, kertas 1 bahagian C, pemindahan maklumat. Setelah itu, jangan lupa untuk subscribe cikgu punya YouTube dan tekan like cikgu punya YouTube ini. Berdasarkan dengan input-input yang berguna ini, doakan cikgu supaya cikgu terus berusaha untuk memastikan anak-anak cikgu ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.